Okey, kita akan mulakan topik kita pada pagi ini. Okey, kita ada dua bola, dua jenis bola. Satu ialah bola bowling yang kita tahu sangat berat, dan satu lagi ialah bola tampar yang saiz dia agak sama, tapi bola tampar ni lebih ringan lagi lah. Jadi kan, jika kedua-dua bola dilepaskan dari tingkat 3 bangunan, bola manakah yang sampai ke tanah dahulu? Aha. Kalau fikir secara logik, tentulah kita katakan mestilah bola bowling ni yang sampai dulu kan, sebab dia berat. Sebab itu kefahaman yang kita belajar, mana bola yang berat akan jatuh dahulu. Okey. Jadi kita ada sejarah yang kita ada dua ahli filosofi lah, iaitu namanya Aristotle. Boleh dengar kan? Aristotle kata bahawa keadaan objek yang jatuh bergantung pada berat, bentuk dan orientasi objek. Betul lah kita katakan, lagi berat objek tu dia akan jatuh lagi laju lah, lagi cepat. Akan tetapi seorang saintis bernama Galileo Galilei, dia mengatakan bahawa objek-objek akan jatuh dengan percutan yang sama jika rintangan udara dapat diabaikan. Maksudnya kalau lihat sini, ini kalau kita tahu ini ialah menara Pisa kan, menara Pisa di Itali kan, yang condong kan. Jadi Galileo ni bekerja sebagai profesor di Universiti Pisa lah di Itali, dan menara Pisa ni betul-betul berada di belakang pejabat dia. Jadi apa dia buat ialah dia naik ke atas, dia ambil dua biji bola yang tak sama berat lah, satu berat, satu yang ringan, dan dilepaskan, dan didapati bahawa kedua-dua objek itu jatuh pada masa yang sama, menunjukkan objek akan jatuh dengan percutan yang sama. So ini yang dibuktikan oleh Galileo Galilei. Okey, kita ada video lah nak menunjukkan. Ini telah eksperimen ni telah dibuat semula oleh seorang ahli fizik, nama Peter Shaw tak silap cikgu. Okey, dia telah buat satu simulasi lah dengan berpakaian seperti mana keadaan zaman Galileo Galilei kan. Now, as I mentioned, if So, ini menunjukkan bahawa kedua-dua objek tersebut walaupun berat yang berbeza, tapi kedua-dua mereka mengalami percutan yang sama dan mereka jatuh pada masa yang sama. So, mari kita tengok balik pada dalam modul kita ada ni kan. So, kita ada dua batu, satu batu kecil, satu batu besar. Saiz sama, tapi ialah dari segi pandangan kita dekat ini saiz macam sama bulat kan. Tapi satu kecil, satu besar. Maksudnya yang ini ringan, yang ini berat. So huraikan bagaimana hal laju batu berubah. So kita dah bincang tadi, hal laju dia akan semakin bertambah. Bandingkan masa yang diambil, so masa dia akan samalah kerana dia mengalami percutan yang sama kan. So tiba pada masa yang sama. So dah ada jawapan. Adakah percutan batu dipengaruhi oleh jisim? Tidak. Jisim tidak mempengaruhi percutan. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Galileo Galilei, dan kita telah buktikan lah melalui ini. Kalau tak percaya, ini yang cikgu buat sendiri dalam makmal lah. So daya tarikan graviti jisim tidak dipengaruhi oleh percutan graviti kan. Okey. Dua objek berjisim jatuhkan. So kita ada dua objek ni. Ini student cikgu lah. Okey. Cikgu buat slow-mo Okey. Jatuh. Dia tiba hampir sama lah. Nampak? Okey. So satu bola kecil, satu bola besar kan. So dia tiba pada masa yang sama. Jadi objek yang berlainan jisim dijatuhkan serentak akan tiba ke lantai dalam masa yang serentak pada ketinggian yang sama. Okey. Okey, kita teruskan seterusnya. Okey, kali ni kita buat jisim yang berbeza langsung. Kali ni kita ada bola golf. Okey, bola golf. So kita ada bola golf. So ini ialah sekeping kertas.
Jadi bola golf dan selai kertas dipegang pada kedai yang sama dan dijatuhkan serentak. Objek manakah akan mencecah tanah dahulu? So ni benda ni adik kita pun boleh buat kan. So siapa yang sampai dulu mestilah bola golf lah. So bola golf akan tiba dululah. Terangkan mengapa? Kerana beza kali ni ialah kertas tersebut. Nampak tak kertas mempunyai luas permukaan yang besar kan. Jadi bila permukaan yang besar, bila dia jatuh ke bawah sebab ditarik oleh daya graviti, pada masa yang sama ada satu lagi daya bertindak ke atas, iaitu daya ni kita sebut apa? Rintangan udara. Jadi lagi besar luas permukaan kertas, lagi besarlah rintangan udara, lambatlah dia jatuh. Jadi kali ni kita ulang bola golf dengan kertas yang sama tapi kita renyukkan. Jadi kertas ni yang renyuk kertas renyuk lah ni ialah kertas yang renyuk. Tapi jisim masih lagi sama lah, ini ringan. Cuma kali ni ialah bentuk yang hampir-hampir sama. So objek manakah mencecah tanah dahulu? Anda rasa yang mana? Okey, so kedua-dua objek juga akan tiba serentak pada masa yang sama. Apa hal pula kali ni? Terangkan mengapa. So, luas permukaan kertas renyuk kecil, rintangan udara kecil. Kali ni apa yang berlaku ialah rintangan udara kecil, jadi kedua-dua ni mengalami daya tarikan graviti yang sama. Jadi dia akan jatuh dengan pecutan yang hampir-hampir samalah. Sebab apa? Kali ni kertas tadi luas permukaan yang kecil, jadi rintangan udara kecil bertindak ke atas ni lah. Itu jawapan dia. Okey, kali ni cikgu juga buat satu demonstrasi. So bola golf, cikgu ini adalah bola golf, yang kiri ni ialah golf, yang ini adalah kertas yang direnyukkan. Kita lihat apa yang akan berlaku. Okey. Kiri adalah golf bola golf. Yang di sana kan. Oops, sama cantik. So kedua-dua bola golf dan kertas yang direnyukkan jatuh pada masa yang sama walaupun jisim yang berbeza. Okey jadi kesimpulan kita betul lah kan. Jadi aktiviti yang keempat ialah duit shilling dan bulu pelumpang dilepaskan daripada ketinggian sama serentak dalam makmal. Kita tahulah kan. So kita pertama sekali ialah kita tengok apakah daya-daya yang tindak. So di daya tarikan graviti. Pada masa sama kita ada rintangan udara, tapi kecil je lah rintangan dia. Kemudian kita ada daun tadi ataupun pelepah bulu ayam ni. So daya tarikan graviti ke bawah dan rintangan udara yang besar lah sebab luas permukaan yang besar kan. Jadi bulu pelepah jatuh lebih lambat dari shilling kerana luas permukaan bulu pelepah besar, rintangan udara tinggi lah. Jadi dia jatuh lebih lambat, lebih perlahan. Okay, ini kita dah bincang tadi. Cumanya kali ni kita kena tahulah dua daya yang bertindak lah. Satu ke bawah daya tarikan graviti, ke atas adalah rintangan udara. Okey, kali ni apa kita akan buat ialah kita jatuhkan duit shilling dan bulu pelepah ke dalam satu tube vacuum dan kemudian dijatuhkan serentak pada ketinggian yang sama. Kali ni agak-agak apa yang akan berlaku? Okey, satu perkara yang menakjubkan. Keduanya akan jatuh pada masa yang serentak. Kenapa? So, kerana dalam vacuum tiada rintangan udara, tak ada udara kan? Jadi hanya daya tarikan graviti yang bertindak. Maka kedua-dua objek sampai ke lantai dengan pecutan graviti yang sama. So, dia akan jatuh pada masa yang sama. Macam tak percaya kan? Okey, cikgu dah sediakan satu video. Okey, sebelum kita tengok kesimpulan lah. Dalam kehidupan harian, mengapa objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi lebih cepat daripada objek yang ringan? Ini adalah kerana terdapat daya lain seperti rintangan udara. Okey, rintangan udara lah. Okey, tapi pada keadaan vacuum, dalam keadaan vacuum, jadi objek akan jatuh, kedua-dua objek akan mengalami pecutan yang sama. Objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Sama je G dia. Okey. Jadi dia akan sampai serentak pada masa yang sama. Okey. Cikgu dah sediakan satu video ni. Okey, kita tengok. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest.
Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Alright, so kita buat kesimpulan lah, balik semula. Yang pertama kita belajar tadi ialah dua objek yang berlainan jisim akan jatuh pada masa yang sama sebab mereka mengalami pecutannya graviti yang sama G tanpa mengambil kira rintangan udara. Tapi kalau kita ada dua objek dengan luas permukaan yang berbeza, selai kertas dan sebiji bola, keduanya tidak jatuh pada masa yang sama. Jadi kerana apa? Kertas mengalami luas permukaan yang besar, jadi daya rintangan udara bertindak lebih besar lah, sebab itu dia lambat jatuh. Tetapi sekiranya keduanya dimasukkan ke dalam vacuum, seperti dalam video yang kita tengok tadi, keduanya akan jatuh serentak kerana udara dikeluarkan, tiada lagi rintangan udara, maka hanya yang bertindak ialah daya tarikan graviti. So kedua-dua objek mengalami jasad ataupun jasad jatuh bebas. Jadi mereka mengalami pecutan graviti yang sama, iaitu 9.81 meter per saat kuasa 2. Sekian sahaja perbincangan kita untuk kali ini berkenaan dengan jasad jatuh bebas. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.